bagaimana untuk melahirkan ketaatan. Subhanallah. Peringkat ketaatan hati dan juga kederhakaan hati kita terhadap Allah ada 4 bahagian. Yang pertama iaitu taat dalam taat. Subhanallah. Taat dalam taat. Iaitu seseorang itu melakukan ketaatan, contohnya melakukan ibadah, solat, puasa, sedekah, apa-apa ketaatan, apa-apa kebaikan, dia bukan menunjuk dari sudut zahir saja dia taat kepada Allah. Contohnya dalam bab tutup aurat, nampak taat dari sudut zahirnya. Tetapi taat dalam taat membawa maksud zahir taat, dalam juga taat. Sebab Allah melihat bagaimana yang zahir itu terhasil daripada dalam itu, dan bagaimana yang di dalam itu menghasilkan yang luaran. Dua-dua adalah saling melengkapi. Jangan kita tanya mana yang lebih baik, hati baik, luar tak baik, ataupun luar tak baik, hati baik. Dua-duanya tidak baik. Yang baik itu adalah apabila hatinya baik dan di luarnya juga baik. Subhanallah. Kerana Allah melihat yang dalam hati itu hati, iaitu amal soleh itu akan terlihat pada zahirnya. Subhanallah. Maka apa maksud taat dalam taat? Contoh solat. Bila solat kita selamat daripada penyakit-penyakit hati, riya, takabur, ujub yang disebut-sebutkan selalu, iaitu penyakit-penyakit hati. Sebab apabila kita melakukan sesuatu kebaikan tetapi ada riak, riak ini rasa nak menunjuk pada manusia, ataupun rasa takabur, jadi sombong dengan amal soleh kita, ataupun rasa ujub, rasa kagum pada diri. Bila kita melakukan ibadah dalam keadaan begitu, ia bukan bertuhankan Allah, kita bukan membesarkan Allah sebagai Tuhan, tapi kita sedang menuankan kita ataupun mentuankan kita. Kita jadi tuan kepada ibadah tersebut. Solatnya yang kita buat ibadah itu kita sembahkan untuk diri kita, bukannya sebagai nilai kehambaan ataupun untuk kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama taat dalam taat. Yang kedua iaitu derhaka dalam taat, iaitu mereka yang melakukan ketaatan tetapi dalam hatinya ada penyakit-penyakit hati. Sebagaimana yang sebutkan kita yang pertama, ini yang paling sempurna, iaitu melakukan ketaatan dalam taat. Dia melakukan sesuatu amal soleh tapi dia ikhlas, subhanallah. Dia melupakan segala kebaikan dia buat, dia tak mengungkit kebaikannya dan sebagainya. Tapi yang kedua ini, dia derhaka dalam taat. Zahirnya dia buat ketaatan tetapi dalam hatinya derhaka. Dia buat sesuatu kerana mengharapkan penghargaan manusia, mengharapkan pujian manusia. Dan ini sebenarnya masalah kita semua. Kerana kita boleh lihat pada diri kita. Contohnya, apabila kita buat suatu kebaikan lalu orang tak ucap terima kasih, akhirnya kita rasa kecewa. Kita rasa buat apa buat baik pada dia, dia tak pandang pun, ucap terima kasih pun tidak. Rupanya kita buat kebaikan bukan kerana nak dapat penghargaan Allah, tapi manusia. Yang kedua, kadang-kadang itu bila kita contohnya membantu orang lain, lalu apabila kita susah, kita minta bantuan dia, dia tidak mahu tolong. Akhirnya kita ungkit, dulu aku tolong dia masa susah, tapi bila aku susah, dia tak nak tolong aku. Rupanya selama ini kita melakukan pertolongan itu adalah untuk mengharapkan dia tolong kita semula selepas susah. Jadi begitulah sedikit muhasabah. Banyak perkara sebenarnya bila Allah uji apa yang kita telah buat, akhirnya memang benar kita buat bukan kerana cari redha Allah, tapi cari redha manusia. Ini adalah kumpulan atau kelompok yang kedua, derhaka dalam taat. Maksudnya di luarnya melakukan kebaikan, ibadah, tetapi dalam hatinya bukan mengharapkan Allah tapi mengharapkan manusia. Allahu Akbar, subhanallah. Yang ketiga iaitu derhaka dalam derhaka. Na'udzubillah min zalik. Ini adalah kelompok yang paling dahsyat sekali, iaitu mereka yang melakukan dosa, maksiat, kejahatan, dan mereka tidak merasa berdosa sedikit pun dalam melakukan maksiat tersebut. Dan ramai mana manusia hari ini kerana dek hitam dan gelapnya hati setelah melakukan dosa, mereka rasa tidak ada apa-apa, resah gelisah tak rasa, bersalah tak rasa, ketakutan tak rasa, apatah lagi nak rasa sedih. Allahu Akbar. Contoh mudah yang kita bagi, contohnya selepas kita mengumpat seseorang, sama ada sama rakan sekerja, ngumpat rakan sekerja, suami ngumpat anak-anak tentang ibu dia, ibu pula ngumpat dengan anak-anak tentang bapa dia, suami isteri ngumpat menantu, apa-apa sajalah. Allah akan uji kita, syaitan akan menghasut kita. Ini bercakap tentang aib dan keburukan orang lain. Dan ramainya selepas berkata-kata, bercakap tentang manusia lain, dia rasa lebih baik daripada orang yang dia cakap itu.
Dia tak rasa berdosa pun setelah dibuka aib orang lain. Dia tak rasa berdosa pun bila mengumpat tentang orang lain. Bahkan dalam perbualan tersebut, ia membesarkan diri. Seolahnya apa yang dikatakan betul dan apa yang mereka katakan itu tentang orang lain itu, orang itu teruk. Jadi na'udzubillah min zalik. Ini yang dipanggil sebagai derhaka dalam derhaka. Buat dosa, tak rasa berdosa. Buat salah, tak rasa bersalah. Bahkan berbangga pula dengan maksiat yang dibuat. Contohnya pendedahan aurat secara terbuka di khalayak ramai, tak rasa langsung, bahkan perbuatan tersebut dilihat sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir iaitu yang keempat, taat dalam derhaka. Subhanallah. Kelompok yang keempat iaitu kelompok taat dalam derhaka, iaitu mereka yang melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan kejahatan, tetapi dalam hatinya rasa berdosa, rasa bersalah, resah gelisah, rasa menyesal, tapi masih berterusan melakukan maksiat tersebut. Maka kelompok yang keempat ini lebih baik daripada yang ketiga, iaitu mereka yang melakukan derhaka dalam derhaka. Dan insya-Allah selama mana hati itu ada diria rasa berdosa, diria rasa bersalah, maka insya-Allah akhirnya dia akan masuk ke kelompok yang pertama, iaitu melakukan taat dalam ketaatan.